Dia nak jadi bowman ni, nak bikin motor ni. Bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kita sambung buat motor double R ni. Motor ni aku nak tukar balik maggat dia. Maggat depan dia tu kan dah pecah, maggat depan dia dah pecah. Lepas tu semalam owner datang rumah aku, dia bagi maggat baru lah. Bagi maggat water transfer. Dia water transfer dengan carbon ni kan. Beza dia water transfer tu kita celup dekat dalam air. Senang cerita macam cat jugalah, macam airbrush jugalah. Kalau carbon fiber tu dia salut kain tau. Macam water transfer ni dia celup dekat dalam air. Lepas tu alah korang tahu kan benda tu kan. Jadinya dia bagi aku maggat tu. Aku kena buka lah maggat yang warna hijau yang pecah tu. Aku tukar maggat yang carbon tu Okey, jadinya ni maggat water transfer tu aku tak tahulah. Hey Google, turn off music. Jadinya aku tak tahulah berapa dia beli ni. Tapi okey juga water transfer ni. Dia kemas lah. Dia punya, orang cakap dia punya kotak-kotak tu tak pecah Tapi maggat asal dia warna hijau Boleh nampak kat sini maggat. Dia punya bekas warna hijau dekat ribet dia ada hijau sikit. Tapi maggat ni macam baru. Tapi tak tahulah. Tapi owner dah bagi, jadinya kita pasang maggat ni Jadinya kita tukar kita pasang maggat yang ni. Maggat yang pecah ni kita buka balik. Okey, sekarang kita keluarkan maggat dia. Maggat ni baru geng, tapi dah calo pecah sayang pasang hok baru geng. Memang kena kuncupkan kalau pasang. Okey, lepas tu dalam ni kita kena tekan Dia tanya, bang, maggat tu kena tak dengan motor? Aku tak tahulah nak jawab apa. Pada akulah, kalau macam colour carbon ni kan, motor colournya tak brilliant macam gini okey lah, solid okey lah. Kalau macam colour candy ni macam tak berapa lah. Tak tahu bila kita dah pasang full set. Jadi kita tengok lah. Pada aku kalau pakai maggat dia yang pecah tu pun okey je. Sebab dia pecah tak teruk sangat Bukannya orang cakap dia pecah sampai ada rupa maggat. Owner hantar ni pada jiran aku memandangkan semalam aku dah tidur. Petang dah malam je. Aku pula pening kepala semalam. Berlayar Jadinya maggat dia kita dah pasang macam gitulah maggat dia. Kita buka balik tangki dia. Aku nak setting balik main jet dengan pilot dia kan. Lepas tu kita pasang kotak napas dia, kita pasang rantai, pasang brake depan, pasang brake belakang aku dah pasang tu. Okey, brake belakang dia aku dah pasang. Lepas tu dia punya pedal ni pun aku dah tukar tau. Kan masa tu kan dia punya pedal kan bengkok kan. Ni aku dah tukar yang baru. Tapi yang baru ni nampak macam dia mendongak. Dia macam ke bawah sangat lah. Tak tahu lah kenapa pelik juga. Okey, aku dah keluar pergi beli main jet. Aku pakai 290. Tapi benjet ni geng, tak boleh nak cakap lah. Tadi aku siap bawa jarum pergi bengkel. Aku nak carikan menjet yang lebih besar daripada yang sekarang ni lah kan. Aku cari nombor 290, lagi kecil pula daripada ni. Masak menjet ni dia memang satu benda yang susah nak cakap. Tak boleh nak cakap nombor-nombor ni, pening kadang nombor ni. Okay, kalau korang tengok yang ini nombor kat tepi tau. Nombor tepi 270 kan. Yang ini pun 270 juga kan. Tapi nombor dia dekat atas. Okey. Nombor dia kat atas. Tapi kalau korang tengok, aku masukkan jarum ni korang tengok dia punya lubang dia. Okey, sekarang jarum dia terkeluar banyak tu tau. Okey. 270 jarumnya terkeluar banyak tu. Korang nampak kan? Okey, nombor kat atas Sekarang kita tengok nombor yang kat bawah pula. Nombor kat tepi. Tu 270 tu. Tapi kau tengok main jet dia. Nak tolak jarum tu dia tak boleh Maknanya lubang yang ini dia lagi kecil daripada lubang yang ini maknanya lubang yang ni dia besar. 270 yang ni. Maknanya kita pakai yang ini Okay. Kalau kau tengok benda ni kan,
Benda ni dia sebenarnya dia ada tapak tau. Tapak untuk ikat casing sprocket kita. Casing sprocket tu dia ada 3 tau skru. 1 2 3. Aku kalau dia patah dekat sini, aku tak kisah sangat sebab kalau kat sini patah kan, kita boleh letak nut tau dekat casing magnet casing sprocket tu. Tapi kalau dia patah dekat sini, aku tak perasan hari tu masa overhaul skru ni patah dalam. Jadinya skru dia ni, casing sprocket dia ni kan, dia boleh ikat satu tempat je tau. Dekat sini je yang kita boleh ikat. Itu yang masak geng. Okay. Ni cover tuti dia tu ada line. Dekat getah sini pun ada line tau. Jadinya korang masukkan benda tu, masukkan daripada bawah korang letak dalam line tu. Lepas tu terus letak ke atas macam itu. Okay. Lepas tu kita pasang skru. Ni skru tu aku tukar baru skru tu. Sebab skru dia kalau yang kat sini kita nak buka kena pakai mati impact tajam tau. Mati impact tajam ni skru dia cepat rosak Jadinya kalau macam korang tak ada spana, kadang-kadang korang pakai spana screwdriver kan, benda tu ketat. Jadinya bila ketat korang tak boleh buka. Tu yang buat dia rosak lah. Apalah. Benda ni kita jangan lupa pasang kan. Ini memang cover dia dekat sini Lepas tu pasang sprocket depan dia. Lepas tu kita lock kat sini Okay, kita pasang gear dia Gear dia nak ikutkan dekat sini dia ada 2 tau wasir dia. Aduh, kotor Kalau korang tengok lah ni, gear ni dia ada 2 wasir tau. Satu dekat belah belakang sini kan. Lepas tu kita pasang gear dekat belah luar tu dia lagi satu wasir macam ni. Tapi wasir dia ada satu gear dia ni kan, owner dah welding kat sini. Dia nak ikutkan kat sini dia tak welding, dia macam rebate. Dia gear ni yang buat dia tak best kan. Bila kita punya kepala ni dah longgar, bila kita punya kepala dah longgar, nanti kita punya clearance untuk gear ni terlalu banyak jadinya itu salah satu sebab yang dia tak jadi tak best Wire ni pula, wire ni dia memang lalu sini tau. Sebab tu dekat sini dia ada belah. Okay, dia ada belah. Wire yang kat dalam ni kita masukkan kat dalam belahan ni macam gitu. Lepas tu kita tolehkan ke sana. Okay, dia duduk dia macam gitu sebab nanti casing sprocket kita dia akan masuk dekat dalam ni tau. Okay, lepas tu ni kita lock. Jadinya kita pasang kok minyak dia Tadi housemate aku dah servis dia punya kok minyak. Jadinya sekarang kita pasang. Kalau nak pasang kok minyak ni kan, nak pasang kok minyak ni pastikan yang ni dekat luar lah. Kan kita pasang kat dalam, masak geng. Nak hidupkan minyak macam mana Pasang dia punya hose. Hose ni pun owner tak beli baru dia bagi aku yang second hand je. Bukan yang second hand, dia yang dekat motor lama dia punya lah. Jadi aku ambil pakai yang tu je. Ini hose ni kat sini satu dekat sini. Okay, satu dekat sini. Susah pula geng nak pasang. Sebab benda ni plastik. Jadi kalau korang ganas-ganas kan nanti dia patah pula. Sekarang kita cerita pasal hose pula Hose ni kan, dia untuk apa tahu? Untuk macam kita tuang minyak kan. Okay, kalau macam kita tuang minyak tak masuk dalam lubang ni tau. Dia masuk dekat tepi-tepi ni. Jadinya tepi-tepi ni lah yang mengeluarkan minyak daripada hose yang ni tau. Hose yang ni. Okay, hose yang ni pula dia emergency lah. Orang cakap kalau macam pelampung kita rosak, minyak petrol tumpah, dia akan bertakung dekat dalam ni. Lepas tu dia akan keluar. Sebab tu dekat tepi body kita yang kat sebelah kanan tu kan, kat tepi body dia ada 2 hose ni dia ada 2 hose ni. Jadinya kalau macam korang tak pakai hose ni kan, kalau korang tak pakai, kalau macam dekat bawah body korang tu ada macam wire short ke apa kan, nanti dia terus terkena wiring, boleh terbakar motor. Okay, sekarang tinggal getah ni 1, 2, 3. Pisang tengok benda ni bengkok. Jadinya benda ni yang dekat tank dia ni. Okay,
dia kita pasang getah dulu kan. Kita pasang getah ni, baru ada bush ni tau. Bush ni dia macam nak cakap bila kita letak dekat atas body tu kan, senang cerita dia taklah menekan getah ni tau. Bila ada besi ni, bila tak ada besi ni kan, bila kita pasang je getah ni macam ni, kita letak je kat dalam ni, nanti bila kita ikat skru, getah ni penyek tapi tank kita tak ketat. Okey, jadinya getah yang dekat sini ada, tapi aku tak tahu lah getah yang ni. Getah yang ni memang tak ada jadinya aku pakailah getah RZ ni. Ngam-ngam geng, walaupun dia getah RZ mantap di jalan raya. Lepas tu baru kita masukkan bush ni geng. Kalau kita masukkan terus, dah terang-terang dia getah ni tak boleh masuk Masak geng, nak masukkan macam mana getah tu tak boleh kemek. Okay, jadinya tank dia dah siap, cuma satu skru tak ada Semalam aku beli, aku rasa macam dah cukup aku beli, tapi tak cukup rupanya, lagi satu. Tapi tak apa, nanti kita pasang tank, benda ni boleh pasang kat luar je. Okay, jadinya motor double R ni kan, motor double R ni dah siap Aku nak buat video detail macam tak sempat sebab nak cepat kan. Okay, jadinya aku terangkan serba sedikit lah apa yang aku buat dekat motor ni Sebab hari tu kan aku cakap nak modify dia punya pump depan kan. Pump depan dia pakai Brembo Brembo M3 tak silap aku. Jadi aku tunjuk lah dengan korang apa yang aku buat. Korang buat air dulu, buat air panas kan. Lepas tu korang tengok video aku, dengar slow-slow aku cakap apa Okey, jadinya untuk disc depan dia ni kan, memandangkan dia pakai Brembo, jadinya mestilah disc ni kita kena tarik keluar. Okey, owner asal dia memang dah pakai sport rim 125Z tau. Dia kalau nak pakai sport rim 125Z, memang kat dalam tu kalau korang tengok, dia dah ada spacer ni. Dia dah ada spacer Tapi spacer ni pun dia tak cukup nak tinggi, nak masukkan Brembo tu. Jadinya kat belakang spacer tu kalau korang tengok betul-betul dekat sini ni kan, dia ada wasir tau. Aku letak 2 keping. Jadinya sebenarnya 2 keping wasir tu memang tak cukup sebenarnya. Sebenarnya wasir tu aku tambah lagi dekat tapak pump. Ni. Kalau korang tengok ada 3 aku rasa. Aku tambah. Sebab apa tahu? Sebab aku tak nak nampak dekat disc tu banyak sangat wasir dia. Dia nampak macam tak berapa kemas lah kalau kita tambah wasir banyak-banyak dekat disc tau. Jadinya aku curi kat sini sikit lah. Jadinya kalau macam owner nak buat spacer, dia kena tambah lah. Kena tambah ketebalan wasir yang dalam disc dengan wasir yang ini ambil wasir ni, lepas tu ambil wasir tu, kita ukur pakai kaliper berapa tebal, lepas tu tambah dengan spacer yang dah ada sekarang ni. Lepas tu boleh lah pasang. Tapi bila dia buat macam gitu kan, bila dia buat orang cakap tak nak pakai wasir semua, jadinya dia kena modify yang ini pula. Benda pertama sekali yang dia kena tukar ni, skru ni. Skru ni dia dah terang-terang tak boleh pakai skru Allen key macam gini Sebab asal datang motor ni dia memang pakai skru Allen key macam gini tau. Dia dah tak boleh pakai skru macam gini, dia kena pakai skru lepe. Okay, lepas tu bila dia tambah ketebalan dekat spacer tu kan, nanti disc dia jadi makin dekat tau dengan fork. Kalau dia tambah spacer tu punya ketebalan kan, benda yang paling ketara sekali apa yang jadi kan, ni lah benda ni. Korang tengok disc dia sekarang kan, dengan tapak pump tu, itu pun dah orang cakap dalam 7-8 mm dia punya jarak dia dengan disc. Jadinya kalau macam dia tambah lagi ketebalan spacer tu kan, jadinya disc ni dia akan dekat tau dengan tapak pump tu. Walaupun kita dekat belakang ni kita dah buang wasir, dia tetap akan makin rapat dengan tapak pump tu lah kan. Jadinya sebab tu aku macam serba salah nak tambah-tambah spacer tu banyak sangat dekat sini. Jadinya nanti dia dekat dengan tapak pump. Lagi satu, bila dia dekat dengan tapak pump, nanti pump tu yang dalam tu kan, dia akan rapat dengan sport rim. Jadinya walau macam mana pun, kalau dia nak tambah kat sini okey lah, tambah sikit ni kan, tambah wasir kat sini. Lepas tu dia nak ikut wasir ni punya ketebalan, dia tambah ketebalan kat spacer ni. Tapi pada aku taklah nampak sangat pun wasir tu dekat dalam, sebab wasir tu cuma ada 2 je
wasi yang dekat pump tu yang nampak. Tapi benda kalau kita tengok daripada tepi tak nampak. Cuma kalau macam kita pakai Sport Rim 125Z dekat double R ni kan, benda pertama yang korang akan nampak benda ni tau. Korang akan nampak apa tau? Tu tayar dia lari kan, lari ke kiri sikit Kalau korang tengok betul-betul, dia memang akan lari ke kiri. Dia kalau tak nak lari ke kiri tu, sebelah sini, korang kena tambah bush ke wasir ke apa kan, nak bagi tayar dia pergi ke sebelah sini. Tapi bila tayar dia pergi ke sebelah sini, terang-terang disc tu dia makin dekat ke sana tau. Lagi-lagi kalau kita pakai Brembo. Kalau kita pakai pump standard, okey lagi kan. Kalau pakai Brembo, dia memang orang cakap di antara dua lah. Antara disc tu rapat dengan fork, ataupun antara pump tu dia rapat dengan sport rim. Tapi kalau akulah, aku memilih disc tu rapat ke fork. Jadinya ni tangki dia korang tengok, aku tegakkan, dia keluar cat dia. Kalau aku tak tegakkan, dia tak boleh pula nak pasang geng. Jadinya aduh, tak boleh buat apa lah. Cat dia terkeluar sikit. Okay. Lepas tu, kalau kita pakai pump bawah Brembo, pump atas standard, dia akan jadi macam ni tau. Pump dia tak berapa dekat, dia akan jauh sikit. Kau bleeding lah macam mana sekalipun, dia tetap tak shock macam orang cakap kita pakai pump Superbike lah. Okay, jadinya kalau korang tengok cover set kepuk dia sebelah kiri ni kan, kenapa tau dia jadi berkedut gini? Kalau korang nampak dia macam berkedut kan, padahal stiker dia tanam dalam ni. Dia tanam stiker sebab stiker-stiker yang ada dekat motor ni kan, dia ada transparent stiker dia tau. Senang cerita macam stiker transparent tu untuk protect kita punya stiker original lah. Jadinya kalau korang tak cabut stiker transparent tu, lepas tu korang tukar, dia akan jadi macam gini sebab stiker transparent tu dia nipis je geng. Jadinya kalau macam korang tak cabut stiker transparent tu, dia akan tarik sebab tukar tu dia chemical. Bila korang spray apply dekat cover set, nanti dia akan tarik tau plastik tu. Ni satu, dengan ni satu kalau korang tengok kat sini, dia macam tak rapat tau. Dia tak rapat, dia macam terkopik terkopik. Okay. Lepas tu mak guard dia ni ni mak guard dia. Dia tukar yang orang cakap water transfer tu kan. Mula mesej aku, dia tanya, bang, agak-agak mak guard tu kena tak dengan colour? Aku cakap dengan dia, nak cakap kena ke tak kena tu tak tahu, tapi yang penting benda tu baru berkilat, dia kena lah. Okay, jadinya motor ni tinggal aku pasang cover sprocket dia dengan cover bajak bawah Sebab aku tak pasang bajak bawah dia, sebab apa tahu? Sebab skru dekat tank coolant tu dia tak ada. Dia kalau macam cover set Endon, tank coolant spare dia tu kan, dia pakai thread tau. Maksudnya penutup plastik, dia pakai thread. Lepas tu dia tanya aku, bang, pakai yang lama punya tak boleh ke? Pakai double R punya? Aku cakap dengan dia, double R punya tak sama sebab double R dia pakai macam tuti punya penutup. Jadinya memang tak sama lah geng nak pakai. Pening Jadinya aku tak tahu dia nak beli baru ke apa ke. Mungkin nanti kalau time dia datang ambil motor, dia beli baru ke. Ini ni keadaan Brembo dia kalau kita tengok daripada tepi. Aku tak tahulah ni M3 ke apa ke. Aku main sebut je M3. Betul ke tak betul M3 aku pun tak tahu Tapi lawa juga Brembo ni. Tapak dia pun lawa lah. Aku tak tahu owner ni beli kat mana. Dia cakap macam hari tu beli kat Shopee. Tapi aku macam pelik je beli kat Shopee. Shopee ni macam-macam dah ada sekarang. Jadinya kita dah lama tak nampak pemandangan yang indah sebegitu. Cantik awan. Dah maghrib kan. Dah habis lah berlakon.